Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dah sana. Dia nak pergi rumah makcik dia. Cuti sekolah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengaji bersama dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Dan untuk semua sanak family kita, rakan-rakan kita, semua yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Dan yang dalam kesusahan diberi kemudahan, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Okey puan-puan, seperti biasa sebelum kelas kita mula, marilah kita membaca Al-Fatihah sama-sama. Ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyati ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Okey, kita panggil nama dulu. Puan Ayana Ruslan. Saya. Puan Faridah Ruslan. Puan Dayang Alus. Saya Ustaz. Puan Roslaini Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Ramnah Ahmad. Waalaikumsalam. Okey, so yang tak ada adalah Puan Sadiqah. Puan Razi. Okey. Okey. Untuk hari ini seperti biasa kita akan ulang dulu sedikit ulang tentang sifat-sifat huruf. Okey, sifat-sifat huruf. Sifat huruf ni ada yang berpasangan dan ada yang tidak berpasangan. Yang berpasangan semuanya ada berapa puan? Ada 5, ada 10. Ada 10. Yang tidak berpasangan ataupun sendirian? Ada 7. Ada 7. Okey, ini sifat-sifat huruf. Puan-puan semua dah ada belum nota ni? Dah ada print out? Belum Tak bagi ke Ustaz? Oh, belum ada bagi eh? Saya Belum. tak masuk dalam. Oh, okey Saya okey. bagi kat Ustaz. Okey, lepas kelas saya bagi. InsyaAllah. Dekat sini saya ambil dua ni. Sama sebenarnya sama, cuma dekat sini tidak ditulis hurufnya. Yang sini sama. Ditulis hurufnya. Okey, yang pertama ialah sifat huruf. Sifat huruf terbagi menjadi 2. Yang berperlawanan atau berpasangan dengan sifat yang tunggal. Yang berlawanan, kalau dekat yang ini hunah termasuk sifat ya sebenarnya. Kalau yang hari tu kita tak masukkan sifat. Hunah dengung. Okey. Jadi ada, kalau yang ada 2 macam nilah. Ada 18. Kalau yang 18 dimasukkan hunah, tapi kalau yang 17 tidak dimasukkan hunnah. Okey, yang pertama yang berlawanan ialah hammas. Hammas ini selalu kita dengar hanya huruf kaf dengan ta. Ketika kita baca Allahu Akbar ataupun tabbat yada, itu hammas juga, betul. Tapi selain itu juga ada huruf yang hammas, bersifat hammas. Hammas ini apa? berangin. Berangin. Suaranya mendesas. Hammas ataupun nafas terlepas. Kalau kat sini masalah hammas, lawan dia adalah jahr. Al-jahru. Sifat dia hammas, lawannya jahru. Tetapi untuk hammas dan jahru ini berkenaan dengan nafas.
berkenaan dengan nafas. Jadi kalau hammas, nafas terlepas. Sedangkan lawannya jahar, nafas itu tertahan. Nafas suara kuat dan terang, tapi tertahan. Okey. Jadi ada yang lemah, lawan dia kuat. Hammas termasuk yang lemah, sedangkan jahar yang kuat. Okey, hammas ini berangin, hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama huruf fa. Fa. Kalau ketika puan sebut af, keluar angin tak? Ya. Af. Berarti dia hammas. Afidah. Ahkamul hakimin. Ada angin. Contoh lagi. Asqalahum. Asqa. Keluar angin. Kemudian kha. Akhbar. Apa perkataan dia? Akhladah. Kenapa langkah dulu? Ha dulu. Sorry, ha. Ha dulu Ha. Ihdinas. Tetap keluar angin. Shin lagi. Asyaitan. Itu lagi shin apa? Ashhadu alla ashhadu. Sin. Lepas tu kha. Akhlada. Sad. As-samad. Sin. Assalamu alaikum. Assalam. Kaf. Akbar. Ta. Tabbat yada. Tabbat. Semua ini adalah hammas. Hammas itu adalah angin lepas. Lepas angin, nafas, suara mendesas. Kalau yang dekat sini, hammas itu adalah nafas terlepas. Jadi masalah jahar dan hammas ini adalah berkaitan dengan nafas. Jadi yang pertama ialah hammas, lawannya adalah jahar. Jahar nafas tertahan dengan terang. Contoh jim, dal, qaf, top, qaf. Kita kalau nak tahu, kita tambah, dijadikan dia huruf mati. Aj, ad, aq, at, ab, az, ar, az, ag, az. Ini semua nafas tertahan. Jadi hammas lawannya adalah jahar. Ini namanya sifat huruf hammas lemah, sedangkan jahar kuat. Okey, kalau kita lihat dari segi makhraj, fa makhrajnya daripada mana? Bibir. Ha Dari halkum. Sa lidah. lisan. Ha halkum. Shin lidah. Kha halkum. Sad lidah. Sin lidah. Kaf Lidah. ta lidah. Dah duduk situ. Dia rumah makcik dia tak ada. Jadi balik lagi. Dah duduk situ. Okey, jadi dia ini makhrajnya kebanyakan huruf hijaiyah ini yang paling banyak makhrajnya daripada mana? Yang paling banyak daripada mana? Lidah ataupun al-lisan. Okey, jadi lemah dengan kuat. Jahar ni kuat. Okey, itu sifat yang pertama yang berlawanan. Baru yang kedua ialah rakhawah. Kalau tadi nafas, ini mengenai suara. Kalau yang atas tadi berkenaan dengan nafas, yang sekarang ini
suara. Jadi untuk suara yang pertama adalah rokhawah, lawan dia syidah. Rokhawah lawan dia syidah. Rokhawah lawan dia syidah. Suara tertahan ataupun terlepas. Bila rokhawah terlepas, kalau syidah tertahan. Tetapi dekat sini ada tawasud. Tawasud ni tengah-tengah. Maksudnya tawasud ni pertengahan di antara lepas dengan tertahan. Okey, rokhawah suara apa tadi? Lepas. Lepas suara. Lepas suara. Sebutkan hurufnya apa saja? Alif, Sa. sa, Ha. ha, Kho. kha, Zai. zal, Zai. zai, Sin. sin, Shin. shin, Dot. sad, Dot. dot, to, sorry, zo, Do. ghin, Rin. fa, Fa. ha, Ha. waw, Waw. ya. Ya. Suara terlepas ataupun suara mengalir. Lepas suara. Lepas tu lawan dia syiddah. Syiddah ini tahan suara. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ini lawan daripada rokhawah syiddah. Tetapi di antara dua itu ada yang tidak masuk. Tidak masuk kepada lepas dan tahan. Jadi tengah-tengah. Ada 5 huruf. Lam, nun, ain, mim, mim, ra. Ini dia berada di tengah-tengah antara suara tertahan ataupun suara terlepas. Okey, clear? Kalau untuk hafal memang saya tak galakkan kerana saya sendiri pun tak hafal. Susah nak hafal puan. Dia bertindih Ustaz lah. Bertindih sebab contoh kan tadi Hamas dia ada juga sifat dengan semua bertindih memang. Sebab dia ibarat seperti manusia, macamlah. Okey, Puan Roslaini mungkin mempunyai sifat yang pertama peramah. Selain peramah, dia juga apa? Dermawan. Lagi apa sifat dia? Jadi satu orang boleh mempunyai 5 sampai 6 sifat. Begitu juga dengan huruf. Dia lebih kurang macam kita juga. Ada kalanya ada sifat tu tengah malas, sifat malas ada, sifat rajin. Seperti juga. Jadi satu huruf memang masuk kepada semua huruf, semua sifat ni. Jadi untuk ini puan kena tahu, tapi bukan berarti hafal. Jadi kalau kita tahu, kita boleh sebut huruf tu dekat mana sifat dia macam mana. Okey, macam tadi huruf kaf, berarti dia sifat yang paling jelas hamas. Jadi ketika kita baca kaf, kena ada angin. Ak. Okey, Puan Dayang boleh faham? Ya, alhamdulillah. Tapi kalau puan-puan boleh nak hafal semua sifat-sifat ni dengan huruf-huruf dia, saya bagi 2 jempol. Terbaik. Terbaik. Okey, seterusnya ialah sifat istifal dengan isti'la. Sifat isti'la dengan istifal. Apa itu istifal? Suara rendah dengan suara tinggi. Dia okey, kalau kat sini isti'la pangkal lidah terangkat. Kalau pangkal lidah tidak terangkat. Jadi ini berfokus kepada lidah, pangkal lidah. Okey, kalau istilah pangkal lidah terangkat, istifal pangkal lidah tidak terangkat. Okey, kita tengok huruf dia. Tadi kalau yang pertama apa, kat sini kan ni terbalik dia, istifal. Ni nanti saya akan buat nota sendiri untuk samakan supaya tak buka dua-dua macam ni InsyaAllah kita akan satukan dan kita akan permudah lagi. Jadi istifal pangkal lidah tidak terangkat. Hurufnya ialah alif, alif, ba, ta, sa. Jadi ketika kita sebut alif, ba, ta, sa, bukan ujung lidah tapi pangkal lidah. Pangkal lidah mendatar, biasa je. Alif, fa, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, hamzah, ya.
pangkal lidah mendatar. Biasa, tak ada apa-apa. Sedangkan isti'la, pangkal lidah terangkat, suara tinggi. Contoh, sod, dot, to, zo, qaf, ghin, kha. Dia pangkal lidah kita naik ke atas. Itu disebut dengan isti'la. Lawan dia istifal. Okey, terlalu laju atau macam mana? Boleh Ustaz. Boleh? Boleh. Boleh Okey, seterusnya ialah infitah. Lawan dia itbaq. Itbaq. Infitah lawannya itbaq. Kalau yang ini fokusnya kepada langit-langit. Langit-langit sama ada dia tertutup ataupun terbuka. Kalau infitah terbuka langitnya, sedangkan itbaq langit tertutup. Jadi kita tengok yang infitah terbuka ruang udara atau lidah dan langit mulut. Lidah tak terangkat. Alif. Langit-langit tu ada rongga. Ba, ta, sa, jim. Sedangkan itbaq lidah terangkat menutup langit-langit. Contoh sod. Lidah kita sampai ke langit-langit. Sod. Bukan berarti bukan ujung lidah. Ujung lidah tetap dekat bawah. Makhrajnya ujung lidah berada di bawah, tapi tengah lidah naik ke atas. Sod. Langit-langit tertutup. Sod. Sama dengan dot. Langit-langit tertutup. Po. Zo. Itu disebut dengan itbaq. Itbaq. Qalqalah apa je? Itbaq. Kubra. Itbaq. Qalqalah sughra, baq. Qalqalah kubra. Okey? Jadi infitah lawan dia itbaq. Okey, kita ulang dari atas. Yang atas fokus kepada apa? Hamas dengan jahar fokus kepada nafas. Yang kedua, rakhawah dengan syiddah fokus kepada suara. Yang ketiga, istifal dengan isti'la fokus kepada pangkal lidah ataupun lidah. Yang keempat, infitah dengan itbaq fokus kepada langit ataupun langit. Yang kelima, izlaq dengan ismat fokus kepada Sebutan. yes, sebutan. Fokus kepada sebutan huruf. Izlaq mudah disebut, ismat sukar ataupun susah disebut. Yang mudah izlaq, ismat. Izlaq lancar ataupun mudah. Yang mudah sikit ya fa, ra, mim, nun, lam, ba. Yang susah lagi banyak. Alif, ta saja. Seterusnya. Inilah izlaq dengan ismat. Fokus kepada sebutan. Okey. Ini semua adalah sifat huruf yang berlawanan. Semua ada 10. Ada berapa puan? Ada 10. Okey, so far ada pertanyaan? InsyaAllah. InsyaAllah Nak tanya apa? tak tahu nak tanya apa Cuma itulah ada Kenapa kita katakan 10 Ustaz? Yang tawasud tu kita letak kat mana Ustaz? Tawasud ni bukan dia bukan kejap. Kenapa kita katakan 10? Karena tawasud ni bukan sifat, dia pertengahan. Ini bukan nama sifat dia tak. Karena dia tidak ada di syiddah dengan raqawah, maka dia berada di tengah-tengah. Bertengah-tengah itu dalam bahasa Arab disebut Dia tidak dianggap sifat dah tu. Bukan. Dia tidak dianggap berlawanan. Dia tidak dianggap berlawanan, dia berada di tengah-tengah antara raqawah dan syiddah. Tawasud ni bahasa Arab artinya berada di tengah-tengah. Bukan nama dia. Tak dikategorikan di bawah sifat tunggal ya Ustaz? Kenapa tidak dikategorikan sebagai
sifat tunggal. Sifat tunggal. Tak, sifat tunggal nanti dia ada lagi. Ni sifat tunggal. Jadi intinya macam ni. Tawasud ni kan okeylah. Rokhawah dengan syidah. Ada huruf yang masuk rokhawah dan ada yang syidah. Tetapi ada beberapa huruf ini dia stay kat tengah. Dia dia tak pilih sana, tak pilih sini. Dia di pertengahan. Tapi bukan namanya tawasud ini dalam bahasa Arab artinya pertengahan. Bukan nama sifat dia pertengahan. Tak ada sifat pertengahan. Nama sifat Kalau kata berkecuali kot. tak. Kalau kecuali tak. Sebab dia berada di tengah-tengah antara khawah dengan syidah. Tawasud. Jadi dia tidak termasuk sifat huruf. Dia tak masuk kepada sifat huruf syidah dengan rokhawah. Wah. Dia bukan sifat huruf. Dia tidak ada pada sifat rokhawah dan pada sifat syidah. 5 huruf ni tidak ada pada sifat rokhawah dan syidah. Jadi dia berada di tengah-tengah. Dia kosong. Dia ada pada hamas ataupun jahar, dia ada pada istilah istifal, dia ada itbaq ataupun infitah, ismat atau izlaq, tapi dia tidak ada pada syidah dan rokhawah. Tapi dia tak boleh dianggap tunggal. Sifat tunggal. Dia tak ada sifat tu. Tak ada sifat semua. Kalau sifat tunggal nanti ada lain. Lain lagi keterangannya. Sifat yang lain. Jadi maksud yang berada di tengah ini dia tidak ada kan semua huruf hijaiyah ni dibagi dua ni, ada sifat syidah atau rokhawah. Tapi dia dua-dua ni tak ada, dia tak masuk. Dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa sifat di antara sifat syidah dan rokhawah. Jadi dia stay kat tengah je, dia kosong. Tapi dia ada sifat yang lain, hamas, jahar, istilah. Ni dia ada salah satunya. Okey, jadi dia Menghayati nota dulu Ustaz. Menghayati baru boleh ingat dan faham. Okey, jadi tawasud ini bukan nama sifat, tapi tawasud ini berada di tengah-tengah. Dia tidak memihak kepada syidah ataupun rokhawah. Jadi dia jadi orang tengah, dia tidak punya syidah, tidak punya rokhawah. Jadi jadi orang tengah, dia kosong. Tapi bukan berarti kosong dia tak ada sifat apa-apa, tapi dia tetap masih ada hamas ataupun jahar. Contoh lam dia punya jahar. Ain, af, mim ni punya jahar. Sedangkan ra dia masuk kepada istifal. Macam tu Okey, ini yang sifat berlawanan. Sedangkan yang sifat tunggal, yang pertama ialah sofir. Sofir kuat ataupun sofir berdesir atau bersiul. Lebih senang ni kan. Dia kalau kuat ni kuat, kita kuat macam mana kan? Bunyi kuat besar. Bunyi berdesir yang kuat atau bersiul. Jadi bunyi biasa yang berdesir ni apa? Ular. Kalau bersiul burung. Berdesir bunyi berdesir yang kuat. Jadi sin. Kalau puan bunyi sin tak ada angin berdesir, kita bunyi sin. Itu salah lah. Jadi kena ada sin. Sod, za. Okey, ketiga huruf ini mempunyai sifat tunggal iaitu sofir. Huruf sofir ini kalau dari makhraj dia berada di mana? Al-lisan. Al-lisan bahagian mana? Berada di belakang gigi bawah. Sin. Lidah Ujung lidah. bahagian bawah. Okey, al-lisan ujung lidah berada di gigi depan bahagian bawah. Sin, sod, za. Nama dia, sifat dia sofir. Kalau yang ni bolehlah ingat, senang. Tapi yang atas tadi agak susah. Yang ni senang ni, sofir yang pertama. Yang kedua, qalqalah. Qalqalah termasuk sifat huruf. Yakni lantun, suara dengan kuat. Qalqalah ada berapa puan? Ada 5. 5. Apa saja? Ba, Jim, dan Ba, jim, dal, to, qaf. Qalqalah ada 5. Ada 3. Huruf qalqalah ada 5. Baru yang ketiga lin. Lin biasa kita sebut bacaan lin tu apa maksud dia? Lembut. Bacaan lin adalah bacaan yang lembut. Ya dengan waw. Seterusnya inkhiraf, kuat, melencong makhraj lain. Melencong ke makhraj lain. Contoh lam.
Lam yang pertama lidah tapi sampai ke bibir, bibir rapat. Lam. Dia melencong ke mana? Ra. Lam ra inkhiraf. Lam ra ni kalau hukum nun mati atau tajwid huruf apa? Idgham bila gunah. Yes, idgham bila gunnah. Seterusnya adalah takrir. Takrir. Bacaan lembut. Bukan, takrir ni kuat, bukan lembut. Bergetar. Ro tak ada Ra. Allahu Akbar. Bar tapi tak adalah bar macam tu. Allahu Akbar. Ada getar kan? Ya. Tapi jangan buat Allahu Akbar. Tak ada lah. Ini kan kalau kita nak praktek ra ri ru ar ir ur. Macam tu. Okey, seterusnya tafashi, angin berhamburan. Ingat, bukan ludah yang berhamburan, tapi angin je. Jangan tafashi ash. Semua ludah keluar semua. Tak boleh kasihan kawan sebelah. Bau busuk. Jadi pastikan angin je. Asyaitan. Angin apa? Ludah. Tak ada. Dia cuma angin. Tafashi. Okey, seterusnya istitalah. Berpanjangan di bahagian tepi lidah ke gigi geraham. Jadi ini khusus untuk dot. Tepi lidah ke gigi geraham. Ini sebab makhraj dot tepi lidah sampai kepada gigi geraham. Dot. Dot. Kalau kat sini apa berpanjangan ni disebut dot, berpanjangan sebutan kerana makhrajnya yang panjang. Dot. Tafashi berhamburan angin. Takrir bergetar. Inkhirab melencong ke makhraj lain. Lin lembut, qalqalah lantun. Safir berdesir ataupun bersiul. Baru di sini ada satu tambahan iaitu hunnah. Hunnah apa hunnah? Dengung. Nun sabdu dan mim sabdu kalau dari segi makhraj berasal daripada mana buan? Hidung khasyum. Al-khayshum. Rongga hidung. Nun dan Hidung. Nun sabdu dengan mim sabdu. Okey Ban, so far macam mana? Fahamlah. Faham? Tengok nota ingatlah Ustaz. Kalau tak tengok nota belum tentu ingat. Tak apa, paling tak ketika orang baca, orang tanya kita tahu kita tahu okey apa itu infitah, itbaq. Tapi kalau boleh yang bawah ni, yang hafal, yang surat tunggal ni agak senang. Safir, qalqalah, lin. Qalqalah, lin ni kita dah biasa. Kan? Hunnah dah biasa. Dot cuma satu, istitalah, shin, tafashi, ra takrir. Inkhiraf ni dua, lam ra. Okay? Any question? No? Okay, good. No question. So if all know, we move to read Al-Quran. Next one. Read Al-Quran. Okay, last surah apa? Fitar. Al-Infitar dah habis belum? Belum. Infitar. Muka surat Yusufah. Which page? 587. 587. 577. Apa? 87. Khamsatu mi'ah wa sab'atu wa samanun. Ya, betul. Tahu. Aywa kot.
khamsatu mi'ah wa sab'atun wa samanun. Surat Mutaffifin. Ini dah habis belum? Dah mula ke? Dah habis ke atau belum? Belum. Tak. Belum. Belum mula? Infitar Belum. Infitar belum mula sama sekali. Belum. Surah Al-Infitar. Kejap. Surah Al-Infitar. Apa maksud Al-Infitar? Terbelah. kiamat. Pecah belah Apa yang pecah belah? bumi. Langit. Langit. Kemas. Langit, bumi terpecah belah menandakan kiamat. Kiamat ada berapa? 2. Kiamat. Dua. Iaitu Kiamat kiamat besar. sughra dengan kiamat kubra. Jadi semua orang kebanyakan berharap supaya tidak berjumpa dengan kiamat. Kiamat sughra, kiamat kubra. Jadi infitar itu yang bermaksud terbelah. Jadi apabila terbelah, yang dikatakan terbelah sini apa yang terbelah? Langit terbelah. Bayangkan kalau langit dah terbelah jadi dua, dan ketika berbagai bintang disebarkan, maksudnya bintang dah tersebar sendiri. Kemudian lautan meluap. Dan ingat, kuburan dibongkar. Ketika bagian kuburan dibongkar. Jadi ini menceritakan tentang hari kiamat. Yang mana ayat-ayat yang menceritakan tentang kiamat kebanyakan adalah surah yang diturunkan di Makkiyah. Kenapa di Makkiyah? Kenapa bukan di Madinah? Kenapa di Madinah? Kenapa bukan di Madinah? Kenapa di Mekah? Di Mekah. Sebab masa tu Islam sudah tersebar. Yes. Karena waktu itu Islam sudah tersebar, yang pertama. Yang kedua, Islam sudah sempurna. Kebanyakan akidah Islam, negara Islam dah terbentuk. Berarti kalau negara dah terbentuk, iaitu Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah. Apa maksud Madinatul Munawwarah? Munawwarah. Madinatul Munawwarah. Makkatul Mukarramah. Apa Madinatul Munawwarah? Hello, Puan? Tak ingat maknanya Ustaz. Puan Ros, Madinatul Munawwarah? Tak ingat Munawwarah Makkatul Mukarramah. Kalau Makkatul Mukarramah? Dia kedua-duanya merupakan haramain. Tanah haramain. Tanah haram. Kenapa haram? Dia ada makruh ke? Tanah haram. Kenapa? Okey, pertanyaan pertama, apa maksud Makkatul Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah? Yang kedua, kenapa dia disebut dengan haramain? Adakah dia tidak halal? Haram? Kan? Dia sebab di tanah haramain tu sebab ada perkara-perkara yang kita tak boleh lakukan. Kerana tidak boleh rekan, maka disebut dengan haram. Ma makna haram? Apa maksud haram? Kalau buat berdosa, Tegah Allah. Haram tak boleh lakukan benda itulah. Okey, makna haram, haram itu adalah suci. Asal dia haram. Haram dekat ilmu fikih memang betul. Kalau kita buat berdosa, ditinggalkan pahala. Tapi dari maksud dia tanah haramain ini bukan tanah yang haram, tapi tanah yang suci. Suci daripada berbuat maksiat dan dosa-dosa. Jadi tanah haram itu tanah yang tidak boleh kita berbuat maksiat ataupun dosa. Itu kenapa disebut dengan tanah haramain, tanah yang disucikan oleh Allah ataupun dijaga oleh Allah. Okey, jadi bukan haram itu bukan haram seperti fikih, tapi tanah haramain itu tanah yang suci. Itu kenapa kita pergi ke tanah ke Mekah itu adalah ke tanah suci. Betul tak? Ada orang cakap kan tanah suci. Itu haram. Okey. Mekah Mukarramah. Yang kedua, Makkatul Mukarramah. Makkatul tu Mekah, nama Mekah tu Makkah. Mukarramah
mulia. Bukan. Mukarram. Al-mukarram selalu kan orang cerita, orang ceramah, al-mukarram yang saya hormati. Al-mukarram itu adalah yang mulia, tanah yang mulia. Makkah betul mukarram, Makkah yang mulia. Kemuliaannya disebabkan di situ ada peristiwa nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Ismail dan kisah-kisah nabi-nabi. Itu yang kita selalu lakukan ketika ibadah haji. Semua itu mengingatkan pada peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Okey. Lepas tu Madinatul Munawwarah. Sebelum Nabi datang ke Madinah, nama kota itu belum Madinah lagi Belum. Ya, Yasrib. Yasrib. Kemudian ketika Nabi membuat satu negara, maka dinamai Madinatul Munawwarah. Madinah adalah kota. Madinah maksudnya kota. Munawwarah berasal dari perkataan nur. Nur apa nur? Cahaya. Cahaya. Jadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya ataupun kota yang gemilang. Karena dekat situlah Nabi pertama kali membangun peradaban Islam. Jadi ayat-ayat yang berkenaan tentang akidah, tentang hukum fikih, tentang hukum munakahat, tentang hukum-hukum, tentang akidah ketuhanan, semua itu kebanyakan turun di Madinah. Karena pada waktu itu tengah membuat satu konsep negara. Kalau kita belajar kan ada tu biasa, kalau tak salah itu ada sejarah dekat budak sekolah rendah. Sejarah budak sekolah rendah ada tu tengah apa kota Madinatul Munawwarah tu. Dekat situlah diatur cara berjual beli, dekat situ tentang asas akidah. Baru nanti setelah ayat yang turun di Makkiyah, karena negara Islam dah jadi, maka kebanyakan ialah tentang kisah ataupun cerita tauladan ataupun iktibar hari kiamat dan lain-lain. Salah satunya ialah kisah seperti itu hari kiamat. Karena banyak surat yang menerangkan tentang hari kiamat, termasuk surah yang sebelumnya, surah apa? Sebelumnya kita sebelum infitar surah apa? takwir. Takwir. Takwir itu hari artinya apa takwir? Menggulung. Menggulung. Kalau yang ni apa tadi? Terbelah. Lepas tu ada surah Az-Zalzalah, ketika bumi berguncang, apa semua. Itu adalah tentang hari kiamat. Jadi intinya hari kiamat itu betul-betul nyata dan akan terjadi sebab diterangkan dalam Al-Quran, dan hari kiamat itu adalah sangat dahsyat. Kenapa selalu diulang-ulang dengan bahasa yang lain? Karena menandakan bahawasanya manusia hidup itu pasti akan mati dan akan ada hari kehancuran. Maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi hari itu. Dah siap ke? Belum. Kalau saya belum. Kalau perempuan tak tahulah. Saya belum siap. Tapi kadang-kadang kan, kenapa kalau ustaz ceramah tu kadang ada tanya bahawasanya orang yang berbuat-buat begini maka akan masuk surga, betul tak? Tapi kenapa bila ditanya ada tak yang siap sekarang untuk masuk surga, tak ada yang nak, betul tak? Kita tak rasa macam kita dah siap. Tak, bukan itu, kerana kita masih takut mati. Kan kalau orang masuk surga semua kena mati dulu. Tak ada orang yang hidup masuk surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain mati dulu. Okey, kita cerita tak sambung pula. Kita baca mula daripada Puan Ainal. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت. Okay, Alhamdulillah, mantap.
Izas sama'u fatarat. Izas as-sama. As-sama alif lam apa? Samsiah. Sama sin. Sin mempunyai sifat tunggal. Apa sifat tunggalnya? Sin. Sofir. Tak ingat deh. Saya tanya yang sifat tunggal aja. Yang sifat yang ni terlalu banyak. Okey, sofir. Iaitu berdesir. Sin. As-sama. Mat apa as-sama? Mat jaiz munfasil. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. As-sama'u ifa hakiki. Was-sama' iza as-sama'u fatarat. Sifat apa? Yang selalu kita dengar sifat khammas. Tarat. Okay, next. Puan Faridah Ruslan. Wa idzal kawakibun tatharat. Wa idzal kawakibun tatharat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Bukan tasurat, tatharat. Tatharat. Allah. Ya Allah. Kucing dia kacau. Aduh. Wa idzal kawakibun tasarat. Sekali lagi. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tatharat. Wa idzal kawakib. Al-kawakib. Alif lam qamariyah. Kawakibun kibun Hakiki. tatharat. Sifat hamas. Ratu. Hamas. Hamas Hamas. Rot itu sifat hamas. Okay, next Puan Dayang Alus. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Alhamdulillah, mantap. Fa idzal biha wa idzal, sorry bukan fa. Wa idzal biha al bihar. Biharu ha ujirat. Bukan kalkalah. Bukan qalqalah. Mana qalqalah? Sabdu tak boleh qalqalah. Jirat. Bukan, sabdu tak ada qalqalah. Jim tu syadda. Syadda bukan mati, bukan sukun. Wa izal biharu fujirat, dan ketika bihar apa? Bahar laut. Asli bihar. Asli laut. Fujirat berapa? Meluap atau bergelora ketika. Okay, next Puan Roslaini. Wa idzal kuburu bu'thirat. Wa idzal kuburu bu'thirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Okay, wa idzal kuburu bu'thirat.
Wa idzal qubur, al-qubur. Al-Islam Maria. Ya, qaf, makhraj qaf daripada mana qaf? Pangkal lidah. Al-lisan, pangkal lidah naik ke atas. Tas. Quburu, ra mempunyai sifat apa? Takrir. Takrir. Bergetar. Tar. Kuburu, ada. Kububu, mat apa bu? Ma asli. Bu ain, makhraj ain kat mana ain? Halkum. Halqum bahagian Tengah halkum. Kuburu bu'athirat. Thirat. Rot. Hamas. Okay, next. Puan Ramnah Ahmad. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Bismillahirrahmanirrahim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sekali lagi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Okey. Puan, alimat ni kena ada alimat nafsum ma qaddamat mat. Alimat qaddamat kharat. Sekali lagi. Alimat nafsum ma qaddamat. Sum tu dengung. Alimat nafsum ma. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat ain, alimat bukan alimat tapi alimat. Dia mat na hamas. Nafsum hamas juga fa hamas. Nafsum ma, tanwin bertemu dengan ma. Idgham ma'al gunna. Idgham ma'al gunna. Nafsum ma Mat asli. qaddamat Wa akharat. Sifat hamas. hamas wa akharat, kha tekan wa akharat. Okay, next Puan Ainal Ruslan. Bismillah. Baca ke tunggu Ustaz? Baca terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Okey, ya kurang panjang. Ya 4 atau 5. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ish. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya mad apa? Mat jaiz munfasil. Mad jaiz. Wajib. Mak wajib. Mak jaiz, mak wajib. Tapi dia lebih kepada mak wajib sebenarnya. Kalau dari segi ya ayyuhal tu satu makna, wahai orang-orang. Tapi boleh juga dia menjadi mak jaiz sebab ya dengan ayyuha. Ni ada yang mengatakan mak jaiz, ada mak wajib. Dua-dua saya tak berani nak salahkan. Kalau kenapa mak wajib? Kerana ya ayyuhal dari segi maksud, wahai orang-orang. Tapi kalau dari segi tulisan, ya tulisan dia macam mak jaiz, mak wajib sebab bersambung. Tapi dari segi maksud Jaiz. ya ayyuha. Okey, jadi ada yang mengatakan mak wajib, ada yang mengatakan mak jaiz. Ma'alish, ma fi muskilah. Okey.
Ya ayyuhal insan. Al-insan. Alif lam Maryam. Alif lam bertemu dengan Dalam Maryam. alif lam bertemu dengan huruf alif lam hamzah. Insan, insan, insan. Fiqi. Fa haki. Ya ayyuhal insanu ma sa insanu ma gharraka Man asli. ma gharraka bi rabbikal karim. Al-karim, al-karim. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Karim. Ma'rif disukun. Ma'rif sukun. Okay, next. Puan Faridah Ruslan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allazi khalaqaka fasawwaka. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alhamdulillah. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allazi Man? Asli. Khalaqaka qa dengan ka. Ini makhrajnya berhampiran. Dua-dua berasal daripada pangkal halqum. Pangkal lidah, pangkal lidah. Betul. Bukan pangkal halqum, pangkal lidah, betul. Khalaqaka fasawwa masih fa'adalak lak hamas. Sekejap puan berat kejap Gigi saya cenut-cenut. Letak ubat kejap. Minum ubat kejap. Sakit gigi berlubang. Apa ya ubatnya? Cabut lah Ustaz. Hari tu nak cabut. Tapi bila kencing manis kita tinggi, doktor tak berani cabut. Betul. Itulah. Ustaz kena turunkan dulu darah tu kepada. Sekejap, saya nak letak minyak angin sikit dalam tu dekat dalam kapas. Dia rasa cenut-cenut jadi kita nak fokus. Kejap.
Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Rahman itu dibuat ketika membacakan alasan penghakimannya sebentar tadi. Dan ia dilakukan dikatakan oleh Tan Syafi'i Abdullah, iaitu hanya pihak pendakwaan boleh membuat rayuan sekiranya tidak berpuas hati dengan keputusan, dan untuk kita memahami dan mendapatkan butiran lanjut berhubung dengan keputusan mahkamah ini, kita nak bersama dengan Fidel Salazir, wartawan kami yang sedang berkampung di perkarangan mahkamah ini. Kanak-kanak kedua kerana masing-masing ketiga ini berusia 16 dan 19 tahun, yang mana kejadian ini berlaku 4 tahun lepas, di mana kedua-dua mereka berusia antara 13 hingga 18 tahun. Tetapi apa yang boleh saya katakan ialah bagaimana ketika membacakan judgement ataupun alasan penghakiman, di mana hakim telah menyentuh banyak perkara, antaranya ialah kecederaan. Okey Puan, kita sambung. Tapi apa yang boleh kita konklusi ataupun kita boleh memberi konklusi seperti mana yang Tan Sri Syafi'i sebutkan tadi, bahawa pihak pendakwaan gagal dalam ingredient informasi terhadap unsur-unsur yang membuktikan. Okey, kita sambung boleh? Okey, sekarang ayat berapa? Ayat yang 8. Ke-8. Okey, siapa Puan Dayang Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Okey, sedikit pembetulan Puan Dayang, bukan ra tapi ra. Suratim tadi terbaca ra.
Fi ayyi suratim ma sya'a rakkabak. Alhamdulillah. Fi ayyi suratim ma sya'a rakkabak. Fi ayyi Majja'is munfasil. majais munfasil. Ayyi suratim Mat asli. ratim Idgham Ilahumnya. Ma'al ma'al hunna. Ida mana? Ma Ma asli. sya'a rakkabak Ma wajib wajib muttasil. ma muttasil. wajib mutasil. Rakkabak bak khammas. Okay, next Puan Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukazzibuna biddin. Kalla Mad asli. ma asli. Bal tukazzi za makhraj za ke mana? Lisan. Lisan ujung lidah berada di antara dua gigi depan. Gigi depan bukan gigi atas, gigi depan ni atas bawah. Tukazzibuna biddin, tukazzibu Mat asli. na biddin. Mad already. Ad-din, alif lam apa ad-din? Samsiah. Alif lam samsiyah. Alif lam samsiah. Okey. Next 10, ayat 10 Puan Ramnah. Puan Ramnah silakan. Wa inna Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum lahafizin. sekali lagi. Wa inna alaikum lahafizin. Alhamdulillah, mantap. Wa inna alaikum wa inna Gunnah. wajibul hunna. Alaikum Bacaan Yasin. kum laha. Mat asli. Isa safawi. Izhar safawi memati bertemu dengan lam. Oh tuan. Lahafizin, laha Mad asli. masli fizin. Maaf tak ada orang Ma'al datang. sukun. Okey silakan. Fizin ma'adil sukun. Okey, next Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ka panjang. Kiraman katibin. Alhamdulillah. Kiraman katibin. Kirara. Mat asli. Kiraman man. Ikhfa. Ikhfa. Hakiki. Katibin. Mad asli. Asli. Ka ma asli bin Mad already ma'adil sukun. sukun. Okey, Puan Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'malu ya'lamu. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamu mu. Mad asli. Nama ma asli taf'alun. Ya'lamuna 'allama. Yang mengetahui, mereka semua yang mengetahui apa yang Kamu
Kamu lakukan. Okey, ma asli taf'alun ma'rif li sukun. 13. Puan Dayang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Innal Wajibul guna. al-abrar. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Abrara. Wal qalam sughra. Abra sugra ra Mad asli. lafi Mad asli. na'im. Ma'arif li Ma'rif li sukun. Allah. Sorry, saya tak fokus sangat. Sakit gigi. Agak cenut sampai ke sini. Dari sini kan, sebelah sini naik dia cenut je. Betul. Sakit gigi. Okay, next. Puan siapa? Puan Ros Puan Dayang. Baca dah. Oh, Puan Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara wa inna Wajibul guna. al-fujjar Alif lam Qamariyah. wa innal fujjara lafi ja dulu lafi Mad asli. jahim Ma'arif li sukun. ma'rif sukun. Okay, next Puan Ramna. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslaunaha yaumaddin. Okay, sedikit pembetulan. Yas Yaslaunaha yaumaddin. Okay, sekali lagi. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha law Baca Jalin. Naha Asli. yaumaddin din. Alim. Baca Baca alim. Alif lam syamsiah. alif lam Ma'rif. Ma'arif li sukun. Mariskun. Okay. Wa ma hum an next. Puan Ainal. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum anha bighaibin. Anha bighaibin. Okay. Wa ma Ma asli. hum. Ifat Safawi. Salah. Izhar Safawi. Ya, betul. Izhar Safawi. Anha. Izhar. Anha. Izhar halqi. Ibn halqi. Izhar halki. Ha. Mad asli. Bi ghaibin. Mad wajib. Wajib. Muttasil. Ibin. Ma'arif li sukun. Ma'rif sukun. Okay, next. Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Alhamdulillah. Ma adro. Wa ma adra wa ma. Mana apa wa ma? Majda'i. Jai. Mufassir. Ismu fasil.
Wa ma adra. Qalqalah sughra. Qalqalah sugra. Qalqalah Sugra. sughra. Wa ma adra ra. Mad asli. Kama Mad asli. Yaumuddin. Ad-din. Bacaan lin. Alif lam. Alif lam samsiyah. Alif lam samsiah. Din. Ma'arif sukun. Ma'arif sukun. Ma'arif li sukun. Okay, next. Pandayang. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma Wajibun ma Mad ya kasih. adra Qalqalah sugra. Qalqalah sughra. qalqalah sughra ra Mad asli. kama Mad asli. yaumuddin. Alif lam Bacaan lin, alif lam qamariyah, alif lam samsiah dan Mad arudi. ma'arif sukun. Okey, yang ini Puan Rosla ini baca separuh, sambung Puan Ramnah separuh, biar adil. Separuh-separuh Okey. Sampai Syai'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Okey, Puan Ramnah sambung. Wala am Wal wal amru amru yawma izin lillah. Wal amru yawma izin lillah. Wal amru yawma izlah. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yawma izin lillah. Yawma bacaan apa? Bacaan lin. Yawma la Mad asli. tamliku izhar syafawi. Tamliku nafsul Idgham bilahun. idham bilahun. Li nafsin Ifa hakiki. syai'a. Bacaan Lin. Mad iwad. Mad iwad. mat iwad. Waqaf itu apa maksudnya? Boleh sambung. Boleh sama. Boleh sambung macam tu je? Sambung lebih utama. Sambung boleh utama, boleh berhenti. Sambung lebih utama. Bukan boleh sambung. Sambung lebih utama, boleh berhenti. Wal amru al-amru. Alif lam Qamariyah. Amru mim bertemu dengan ra. If izhar syafawi. Yauma izin. Yaum bacaan lin. Bacaan lin. Lillah yauma izin lillah. Zil lillah. Tanwin dengan lam. Lillah. Jallallah. Lafaz jallallah. Ya betul. Lillah mad apa? Lafaz jalallah betul. Mad arid li sukun. Kan lafaz Allah tu mad asli. Bila diwakafkan menjadi lillah, jadilah mad arid li sukun. Okey puan, hari ni habis awal sikit tak apa sikit je. Tak apa, tengok tak sakit dah. Apa dia Ustaz muka dia kecil. dia rasa cenut sakit sini.
Okey, sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala sahabat Rasul ajma'in. Allahumma ja'alna hadhihi jama'atan marhuman wa tafarruqan bi tafarruqil ma'sumatin rizqan halalan thayyiban.